Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bukan sesuatu yang luar biasa bagi Datuk Seri Najib Razak untuk membuat penafian, malah alasan tidak tahu atau tidak kenal terlalu sinonim dengan bekas Perdana Menteri yang sudah dihadapkan ke mahkamah atas puluhan pertuduhan rasuah dan jenayah. Najib sebelum ditendang keluar daripada kerajaan sebelum ini juga menafikan mengenali ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo yang terlibat dalam kehilangan ratusan juta wang negara. Malahan Najib juga menafikan penglibatannya dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Rakyat tidak lupa bagaimana Najib semasa memegang kuasa memanipulasi maklumat menyembunyikan kegiatan jenayahnya berhubung kes kecurian wang 1MDB. Malahan sebelum ini Najib menafikan mengenali Jolo, tetapi semasa perbicaraan di mahkamah, saksi-saksi yang dibawa memberi keterangan mendedahkan sebaliknya. Hubungan Najib dengan Jolo sangat rapat, malah bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO Azmi Tahir mendedahkan sebarang arahan Jolo sebelum ini adalah mendapat mandat Najib sendiri bagi menunjukkan betapa akrabnya kedua-dua mereka dalam merompak duit rakyat. Semasa menjadi PM, Najib bersungguh-sungguh menafikan mengenali Jolo, malah gambar tular atas sebuah kapal mewah juga dikatakan palsu bagi mengelirukan rakyat. Mujurlah selepas 2018, Najib berjaya ditendang keluar dari UMNO, Barisan Nasional BN Kala buat kali pertama dalam sejarah. Akhirnya pelbagai bukti keluar dalam perbicaraan di mahkamah bagaimana Najib bersekongkol dengan Jolo dalam melarikan duit negara. Sepanjang menjadi PM, Najib juga tidak mengambil langkah pencegahan untuk menangani masalah kehilangan dana 1MDB walaupun pelbagai pihak ketika itu membangkitkan keraguan berhubung urusan perniagaan yang dijalankan syarikat pelaburan tersebut. Najib juga tidak menghentikan sebarang operasi 1MDB, malah mempertahankan setiap keputusan dibuat yang didalangi oleh Jolo sehingga menjadi punca kewangan negara tenat kerana terpaksa menanggung hutang akibat perbuatan dan penyelewengan yang berlaku. Hasilnya kini kerajaan terpaksa menanggung hutang 1MDB yang bernilai lebih RM30 bilion. Ianya semua angkara Najib dan kerajaan ditadbirnya. Najib tetap adalah Najib, insan yang tak tahu malu dan ada rasa malu dengan perbuatan jenayahnya. Jadi tidak heranlah Najib kesana kesini dengan lawangan slogannya, "Malu apa bosku?" Bagi Najib tidak perlu malu dengan perbuatannya. Kini muncul pula satu lagi skandal perolehan kapal tempur pesisir pantai LCS yang menyaksikan wang rakyat sudah digunakan sebanyak 6 bilion ringgit, tetapi satu kapal pun tidak nampak bayangnya. Sama seperti isu 1MDB, Najib juga tidak mahu projek tersebut dihentikan atas alasannya kononnya ia akan menyebabkan banyak pihak terkesan akibat langkah tersebut walhal ratusan juta duit rakyat sudah hangus tidak tahu ke mana. Najib hanya memikirkan perut vendor dan kontraktor. Tetapi perut rakyat yang semakin hari semakin terbeban dengan kos sara hidup, sudahlah harga barang naik dan inflasi seakan tiada penghujung. Najib tidak pernah belajar daripada kesilapan sebelum ini. Belum ada keinsafan dalam diri untuk memperbetulkan kesilapan yang dilakukannya sebelum ini. Jika dahulu Najib mengambil langkah lebih awal menghentikan operasi 1MDB, mungkin ratusan juta wang rakyat dapat diselamatkan daripada hangus begitu sahaja, hilang tidak tahu ke mana. Dalam skandal kapal tak siap ini, Najib mengambil pendirian sama dalam skandal 1MDB dengan mahu juga meneruskan pembinaan LCS walaupun jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC sudah mendedahkan pelbagai kepincangan membabitkan dalam projek tersebut. PSC sebelum ini menyenaraikan 9 rumusan punca yang antaranya ialah kerajaan gagal mengesan masalah kewangan Boosted Naval Shipyard Sdn Berhad BNS ketika melakukan penilaian terhadap syarikat berkenaan. Malah wang kerajaan terpaksa didahulukan kepada BNS dan kemudiannya digunakan untuk membayar hutang mereka yang mencecah ratusan juta. Laporan PSC juga mendedahkan kerajaan telah membayar sejumlah 6.083 bilion ringgit
untuk projek LCS, namun tiada sebuah LCS yang disiapkan. Najib juga sudah kepanasan apabila diserang timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berhubung skandal LCS sehingga tentera cybernya yang berpangkalan di sebuah rumah atas bukit di Bangsar dikerahkan kerja lebih massa bagi membela bos mereka. Maka pelbagai senarai dan kenyataan Najib dimuat naik dalam akaun media sosial bagi menjawab serangan Rafizi dan pelbagai pihak yang mendesak agar tindakan segera diambil terhadap pesalah dalam skandal LCS tersebut. Seperti biasa, Najib dengan sindrom penafiannya memang tidak dapat dipisahkan dan beliau boleh membuat beratus kali penafian sekalipun, tetapi akhirnya lihat apa yang berlaku dalam skandal 1MDB. Akhirnya, Najib yang menjadi pakar penafian kini sudah disabitkan bersalah dalam kes rasuah SRC International Sdn Bhd dan menunggu masa untuk menghuni tirai besi. Rayuan terakhirnya pada bulan ini semakin dekat. Semoga Najib kekal tabah dan terus dengan sindrom penafiannya.